Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini, saya nak kongsikan kisah seram kelahiran adik ketiga. Kisah ni adalah hasil daripada kiriman email seorang penonton. Saya akan gunakan nama samaran Azrul untuk memudahkan penceritaan. Tapi kisah ni dia bukan berlaku kepada Azrul, tetapi berlaku kepada ibu Azrul, Mak Azrul. Masa mengandungkan adik Azrul yang ketiga. Azrul ni dia adalah abang sulung kepada 3 orang adik. Masa kejadian ni berlaku, Azrul baru berusia belasan tahun. Masa Mak Azrul ni mengandung adik Azrul yang nombor 3, masa tu dah sarat lah, dah dekat 9 bulan lah. Mak Azrul ni selalu bermimpi seorang wanita tua. Wanita tua tu berpakaian kampung dan dia pakai kain batik dekat kepala macam orang Minangkabau. Pada awalnya, orang tua tu cuma datang dan senyum aja. Dalam mimpi lah. Datang kepada Mak Azrul ni dan cuma senyum aja, tak cakap apa-apa. Kemudian hari seterusnya macam tu juga. Datang dan senyum. Lepas tu pergi. Boleh kata hampir setiap malam Mak Azrul akan bermimpi perempuan tua tu. Tapi pada satu malam ni, perempuan tua tu datang lagi. Tapi kali ni perempuan tua tu mula bercakap. Perempuan tua tu tanya Mak Azrul, nak tak anak perempuan? Lepas tu Mak Azrul ni cakap nak lah. Sebab Azrul 3 beradik masa tu semua lelaki. Dan dalam kandungan Mak Azrul tu pun lelaki. Jadi Mak Azrul ni memang dah lama teringin nak anak perempuan. Lagipun jarak Azrul dengan adik dia agak jauh. Antara adik-beradik dia tu jaraknya jauh. Lebih kurang 5 ke 6 tahun jaraknya. Jadi Mak Azrul ni memang teringin lah nak seorang anak perempuan. Jadi Mak Azrul jawab nak lah. Kemudian hari seterusnya, makcik tua tu datang lagi dalam mimpi dan tanya soalan yang sama. Mak Azrul pun jawab benda yang sama. Tanya apa tu? Perempuan tu tanya, nak tak anak perempuan? Dan Mak Azrul jawab, ya memang saya nak. Mak Azrul cakap, perempuan tua tu kalau dia datang dalam mimpi, dia macam iklan TV. Kalau kita tengok TV kan, biasa kalau tengok tak kira lah drama ke filem apa ke, tengah-tengah tengok, tiba-tiba ada iklan TV timbul. Iklan yang sama je setiap hari. Macam tu lah mimpi tu, mimpi perempuan tua tu. Kadang-kadang pada awalnya Mak Azrul ni bukan mimpi pasal perempuan tua tu, mimpi benda lain. Tapi tiba-tiba dia timbul perempuan tua tu. Dia macam iklan TV. Hari seterusnya perempuan tua tu datang lagi dalam mimpi Mak Azrul. Kali ni perempuan tua tu tanya Mak Azrul, nak tak kalau kita tukar anak? Sebab katanya perempuan tua tu dia ada anak. Anak dia baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Yang Mak Azrul ni tengah mengandung anak lelaki. Orang tua tu cakap lah, saya teringin sangat nak bayi lelaki. Mak Azrul ni pun setuju. Boleh lah. Maknanya setuju untuk tukar lah. Jadi dah nak sampai waktunya Mak Azrul ni nak bersalin. Masa tu ada dekat wad bersalin lah, tengah tunggu masa nak bersalin. Malam yang Mak Azrul tidur dekat wad tu pun, tengah menunggu nak bersalin tu pun, Mak Azrul mimpi lagi. Mimpi makcik tua tu. Katanya Mak Azrul, mimpi tu adalah mimpi yang paling jelas dan real. Sebab latar belakang mimpi tu memang dekat wad. Memang dekat wad tempat Mak Azrul duduk tu. Dan Mak Azrul sendiri pun tak pasti sebenarnya benda tu adalah mimpi ataupun realiti, sebab terlalu real. Malam tu dekat wad tu, Mak Azrul mimpi lagi perempuan tua tu datang dan tanya sekali lagi, nak tukar bayi kan? Hari tu cakap nak tukar bayi kan? Lepas tu Mak Azrul ni bagi tahu lah, yelah, tapi sebelum tukar tu saya nak tengok lah dulu wajah bayi tu, muka bayi tu. Lepas tu makcik tua ni pun bawa lah bayi perempuan dia tu untuk bagi Mak Azrul ni tengok. Jadi Mak Azrul ni pun tengoklah bayi perempuan yang perempuan tua tu bawa. Mukanya normal lah, muka manusia biasa. Cumanya baby perempuan tu, bayi perempuan tu sumbing. Tu aja. Bila dah tengok macam tu, Mak Azrul ni bagi tahu perempuan tua tu, tak jadilah nak tukar. Lepas tu perempuan tua tu dah nampak marah.
dan ditunjuk ke arah Mak Azrul. Ditunjuk ke arah Mak Azrul ni dalam keadaan marah, tapi dia tak cakap apa-apa. Lepas tu Mak Azrul tersedar daripada mimpi tu. Selang 2-3 jam lepas tu, lepas Mak Azrul sedar daripada mimpi tu, dia pun masuklah Dewan Bersalin dan bersalin. Mak Azrul ni cerita masa bersalin tu tak sakit sikit pun. Sebab Mak Azrul ni masa tu dia terasa sangat risau dan sangat takut. Jadi dia dah tak rasa sakit. Dia takut betul-betul bertukar bayi dia tu, bayi yang dia nak lahirkan tu dengan yang perempuan tua dalam mimpi dia tu punya. Bayi perempuan yang mulutnya sumbing tu, bibirnya sumbing tu. Tapi Alhamdulillah, Mak Azrul selamat bersalin dan bayinya normal. Adik Azrul yang nombor 3 tu normal, lelaki dan normal. 2-3 hari lepas Mak Azrul ni bersalin, Mak Azrul dah dibenarkan pulang ke rumah, bawa bayi dia sekali lah. Lepas tu ayah pada Azrul ni nak bawa Mak Azrul ke rumah nenek, ke rumah nenek Azrul yang berada di Teluk Intan, Perak. Sebab ayah Azrul tak boleh nak ambil cuti lama. Ayah Azrul bekerja. Dan Azrul bercadang nak teman mak dia di rumah nenek. Sebab kebetulan masa tu Azrul ni cuti sekolah hujung tahun bulan 12. Jadi dia orang nak bertolak malam. Masa nak hantar Mak Azrul tu ke Teluk Intan lah. Dia orang bergerak malam. Masa tu ada kejadian pelik berlaku masa nak balik ke Teluk Intan tu. Masa nak keluar daripada taman perumahan Azrul ni, dekat hujung taman perumahan tu ada satu pokok asam ni, pokok asam yang besar lah. Pokok asam tu dia berhampiran dengan satu flat ni. Azrul selalu main dekat situ masa dia kecil. Yang saya ingat Azrul, masa dia main dekat bawah pokok tu teduh lah, seronok lah kalau main dekat bawah pokok asam tu. Tak ada apa-apa kelihatan apa-apa yang pelik lah seingat dia. Tapi malam tu masa dia lalu dekat pokok asam tu nak keluar daripada kawasan taman perumahan tu, Azrul ni ternampak pokok asam tu ada banyak kain-kain batik yang duduk kain tu dia terbentuk seperti buaian. Bukan satu tapi banyak buaian. Rupanya bukan Azrul seorang yang nampak. Ayah Azrul pun nampak kain-kain yang macam buaian tu, yang berbentuk buaian tu, yang tergantung pada dahan-dahan pokok asam tu. Tapi ayah Azrul bagi tahu, tak ada apalah tu. Tu kain-kain batik daripada rumah flat tu kot jatuh. Jatuh dekat dahan, kemudian tergantung jadi bentuk macam buaian. Untuk pergi ke Teluk Intan daripada taman perumahan Azrul tu, perlu lalu di satu kawasan yang bernama Beruas. Jalan tu kiri kanannya banyak ladang sawit, kawasan sawit, dan kawasan tu banyak selekoh. Azrul masa tu dia duduk di kursi belakang. Mak Azrul duduk di kursi depan sambil pangku bayi itulah, adik Azrul yang nombor 3 tu. Masa tu ayah Azrul tiba-tiba kejutkan Azrul, dia panggil je lah. Azrul dipanggil. Bila Azrul ni terjaga, ayah Azrul tanya, "Azrul, kamu ada dengar apa-apa tak?" Lepas tu Azrul mula-mula dia tak dengar. Dia duduk dekat seat belakang kan, tempat duduk belakang. Sebab masa tu dia baru bangun tidur, katanya dia masih mamai. 2-3 saat lepas tu, bila dia dengar betul-betul, barulah dia terdengar satu bunyi. Bunyi tu adalah bunyi macam kucing makan. Kucing makan, penonton semua pernah dengar tak? Kucing kalau dia betul-betul lapar, dia makan, dia buat satu bunyi. Bunyi tu seolah-olah macam dia tak nak bagi kucing lain datang dan makan makanan dia. Dia nak makan seorang makanan tu. Macam tu lah bunyi dia. Bunyi macam tu lebih kurang. Saya pun tak kerti nak buat bunyi macam mana. Tapi macam tu lah yang Azrul dan ayah dia dengar malam tu. Ayah Azrul dan Azrul sendiri dengar bunyi tu daripada belakang. Macam berasal daripada bonet. Datang daripada bonet suara tu. Azrul masa tu memang ketakutan sebab dia dekat dengan bonet. Dia duduk kat seat belakang. Belakang dia bonet. Jadi dia dengar yang paling jelas lah. Lepas tu mak Azrul dia tanya ayah Azrul, "Abang letak dekat mana uri budak ni?" Lepas tu ayah Azrul cakap, "Kat bonet lah." Sebab memang ayah Azrul nak tanam uri tu bila dah sampai kat rumah nenek. Ayah Azrul dia perlahankan kenderaan dan berhenti di tepi jalan. Azrul dengan ayah Azrul pun keluarlah untuk pergi periksa bonet. Takut ada apa-apa yang pelik kan. Lepas tu dia buka lah bonet. Bila buka bonet, Alhamdulillah semuanya tersusun elok. Tak ada yang terusik lah. Beg semua, lepas tu bungkusan uri, semuanya tersusun elok.
macam mana dia orang letak tadi. Kemudian ayah Azrul keluarkan uri tu, bungkusan uri tu, dan letak di kursi belakang dekat dengan Azrul. Kemudian dia orang teruskanlah perjalanan. Dia orang sampai ke Teluk Intan, ke rumah nenek Azrul ni jam 2 pagi. Sampai aja dekat rumah nenek, tak lama lepas tu nenek Azrul keluar daripada rumah dan marah pada ayah Azrul sebab bergerak malam hari, bawa bayi yang baru lahir dan bawa uri. Azrul dengan ayah dia, dengan mak dia sekali, semua ni hairan. Macam mana nenek ni boleh tahu dia orang tu ada bawa uri? Tak ada bagi tahu pun ada bawa uri. Boleh jadi dah tanam dekat sana, dekat rumah dia orang. Tapi seolah-olah macam nenek Azrul ni tahu ayah Azrul ni bawa uri sekali. Lepas tu nenek suruh ayah Azrul dengan Azrul tanam terus malam tu juga uri tu dekat bawah pokok pisang belakang rumah nenek. Sebab katanya nenek Azrul kalau tanam dekat bawah pokok pisang tu, bayi tu nanti, adik Azrul yang nombor 3 tu bila besar, bila ada orang pandang dia, orang tu rasa sejuk je hati. Barulah sejuk hati orang yang memandang. Macam tu lah, saya pun tak tahulah. Itulah kata nenek Azrul. Jadi ayah Azrul dan juga Azrul memang segeralah buat ambil cangkul semua, ambil buku sauri tu, gali lubang dalam-dalam dekat bawah pokok pisang tu dan tanam. Selesai aja tanam uri tu, ayah Azrul suruh Azrul masuk dan mandi. Ayah Azrul pula lepak dulu dekat luar hisap rokok. Ayah Azrul ada ceritakan apa yang dia dengar masa dia duduk hisap rokok dekat luar rumah nenek tu. Masa tu Azrul ada kat dalam tengah mandi kan. Masa tu ayah Azrul tengah duduk syok hisap rokok ni, dia dengar bunyi macam ada orang berjalan dekat kawasan semak dekat belakang rumah tu. Bunyi orang berjalan, bukan seorang, ramai. Tapi ayah Azrul ni dia tak fikirkan sangat sebab boleh jadi bunyi musang ataupun bunyi babi yang berjalan dalam semak. Jadi dia buat tak tahu je lah, dia hisap belah rokok. Lepas tu bunyi tu berganti. Bunyi terompah orang berjalan pakai terompah kayu. Jadi bunyinya lain. Bunyi tu ayah Azrul dengar dekat kawasan yang tanam uri tadi. Jadi bila dah dengar pelik macam tu, ayah Azrul pun masuk ke dalam rumah dan segera tutup pintu. Dan ayah Azrul pun panggil Azrul, suruh cari lampu suluh. Jadi bila dah jumpa lampu suluh tu, ayah Azrul dan juga Azrul nak pergi keluar lah. Buka aja pintu, Azrul dengan ayah dia rasa ada satu angin lalu dekat dia orang masuk rumah. Angin tu sangat kuat sampai Azrul ni macam nak tumbang, macam terhoyang-hayang macam tu, terkena angin yang kuat. Tapi dia orang tak fikir pelik pun angin tu. Dan dia orang tetap nak melangkah keluar, nak pergi ke tempat uri tadi ditanam, nak tengok apa benda yang bunyi tu. Tapi belum sempat dia orang nak melangkah keluar, kedengaran suara nenek daripada dalam rumah menjerit panggil nama ayah Azrul. Jadi dia orang ni terkejut lah, tak jadi nak pergi belakang rumah, nak pergi ke tempat uri ditanam tadi. Dia orang pun tutup balik pintu dan pergi ke arah suara nenek tadilah yang memanggil ayah Azrul tu. Bila dia orang tengok, dekat situ ada mak Azrul tengah duduk bersila. Tengah duduk bersila sambil pangku adik Azrul yang nombor 3, bayi itulah. Mak Azrul ni keadaannya macam orang tengah berzikir, bergerak macam ni. Dengan rambut yang menutup muka. Ayah Azrul sangat risau. Ayah Azrul suruh Azrul duduk dekat tepi mak dia tu, mak Azrul tu, dan azan. Jadi Azrul ni ikutlah, duduk di sebelah ibu dia, mak dia. Lepas tu azan dah di sebelah ibu dia. Ayah Azrul pula keluar dan pergi cari jiran untuk minta tolong lah. Alhamdulillah masa tu ada jiran yang seorang ni dikenal orang yang pandai berubat dekat dengan kawasan tu. Jadi boleh minta tolong orang tu datang segera. Masa ayah Azrul tengah keluar cari bantuan tu, Azrul ni dia azan lah kan, macam ayah dia suruh. Tapi masa tengah azan tu, mak Azrul ni tiba-tiba toleh dan pandang muka Azrul. Bila Azrul tengok wajah mak dia masa tu, wajah mak dia, matanya bulat, terbuka luas bulat, dan mulut mak dia tenganga dan mengeluarkan air liur yang banyak.
Azrul sangat-sangat terkejut dan takut sampailah Azrul ni pengsan dekat situ, kat sebelah mak dia. Ayah Azrul ceritakan apa yang berlaku masa Azrul pengsan tu. Selepas Azrul pengsan tu, lepas Azrul pengsan tu, ayah Azrul datang bawa jiran dan juga orang yang berubat tu lah, ustaz tu. Dan ustaz tu mulakan proses mengubat mak Azrul. Masa dalam proses mengubat tu, makhluk yang merasuk mak Azrul ni bercakap. Dia cakap perempuan ni dah mungkir janji, dia cakap. Rupanya benda yang rasuk mak Azrul ni ada kena mengena dengan mimpi yang mak Azrul tu, mimpi perempuan tua tu. Masa mak Azrul hampir nak lahirkan adik dia yang nombor 3. Ustaz nak mulakan ruqyah masa tu. Tapi sebelum ustaz tu ruqyah, makhluk tu bercakap, kau tak payah ruqyah lah, aku boleh keluar sendiri. Macam tu lah kata benda yang merasuk mak Azrul ni. Tapi aku ada syarat. Aku nak tumpangkan bayi perempuan aku ni dekat buayan dia. Maknanya dekat buayan adik Azrul nanti, sampailah perempuan ni habis pantang. Itulah syarat yang makhluk tu nak mak Azrul ni penuhi. Jadi maknanya adik Azrul yang nombor 3 tu perlu berkongsi buayan dengan anak makhluk tu, bayi perempuan makhluk tu, sehingga mak Azrul habis pantang. Tapi alhamdulillah, katanya mak Azrul sepanjang berpantang dekat situ, memang sampai-sampai dah habis pantang lah, tak ada perkara pelik yang berlaku, alhamdulillah. Dan adik Azrul pun membesar dengan sempurna dan normal. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.